Terima kasih Al-Fadhil Ustaz untuk refleksi Ramadan tadi. Banyak ilmu yang kita dapat tiap-tiap hari dari sudut agamanya, dari sudut akademiknya, dari sudut ekonominya. Itulah dia peranan kita di Selamat Pagi Malaysia kepada semua. Betul. Semoga bulan baik ini kita semua dapat melakukan ibadah yang lebih baik insya-Allah. Okey, baik. Seterusnya kita nak masuk ke satu segmen yang sangat penting juga. Katanya sepanjang PKP ni orang duduk rumah, penggunaan elektrik, penggunaan air meningkat. Betul atau tidak? Kita nak bersama dengan seorang tetamu yang mungkin akan memberikan senario dan juga situasi ini kepada kita. Kita nak bersama Surveyor Nur Ifwan Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Runhill SAJ. Apa khabar tuan? Alhamdulillah baik. Dari Johor datang ke sini ya? Ya, dari Johor. Tak ada masalah jalan clear. Alhamdulillah. Baik tuan, saya nak tanya. Setakat ini, usaha Runhill SAJ dah sewaktu PKP dijalankan, bagaimana sekarang? Okey. Pertamanya terima kasih dulu saya ucapkan kepada tim Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menjemput Runhill SAJ lah untuk ada ke sini. Baik, apabila bermula PKP, pertama yang kita buat ialah kita memastikan keselamatan pekerja kita, anggota kita. Kerana kita ni termasuk dalam essential services. Jadi kalau pekerja kita tak selamat, ada jangkitan COVID dan sebagainya, maka kemungkinan besar perkhidmatan kita menyediakan air itu terjejas. Oleh itu kita ada kita punya ERP, Emergency Response Plan, yang kita develop sekali untuk mengambil nasihat-nasihat dari KKM supaya untuk menjamin supaya pekerja kita, anggota-anggota kita tidak terkena wabak. Di antaranya macam KKM sebutlah PPE, penjarakan sosial, sanitasi. Sanitasi 3 kali sehari kita buat di loji kita. Dan ini untuk supaya satunya anggota kita berasa aman bahawa ialah semua langkah-langkah telah diambil dan mereka selesa untuk bekerja, dan bila mereka bekerja dengan selamat, tidak ada jangkitan, maka perkhidmatan air tidak terganggu. Okey. So itu yang antara yang kita buat. Yang keduanya, apa yang kita buat ialah kita juga melihat setakat mana kita dapat membantu masyarakat sekeliling. Masyarakat sekeliling. Jadi kita beri bantuan. Satunya ialah kita bagi diskaun 50% pada golongan B40 untuk bil air. Kerana kita faham dengan PKP ni mereka ada setengahnya tu punca pencariannya, gaji dan sebagainya, kekurangan. So mudah-mudahan kita dapat mengurangkan kesan daripada PKP lah. Ini khusus di Johor tuan Khusus di Johor. Di Johor. Kena sebut juga takut tinggalkan tempat lain. Maksudnya kalau di Johor kurangnya 50% dari sudut air itu sendiri, totalnya berapa Agak banyak juga itu diskaun bil tu tadi. Diskaun bil Kalau B40 ni lebih kurang dalam 167 pelanggan yang mendapat manfaat, dan lebih kurang dalam 26 juta ringgit lah, 2.6 juta ringgit. 2.6 juta. Okey. Alright, itu satu usaha dan juga tanggungjawab sosial lah kita sebut kepada penduduk sepanjang PKP. Dan saya dimaklumkan juga ada aplikasi My SAJ yang tuan sebutkan. Mungkin kita boleh kongsikan tentang aplikasi ini dan berapa yang perlu pengguna bayar untuk menggunakan perkhidmatan ini. Ya, betul. Salah satu apabila di PKP ni kita atas nasihat kerajaan supaya mengekalkan penjarakan sosial. Jadi kita menutup kaunter-kaunter khidmat pelanggan kita kerana nak mengelakkan perjumpaan secara dekat. Oleh itu kita lancarkan aplikasi kita yang bernama My SAJ. Ia percuma, dia boleh di-download di Google Play dan juga di iPhone desktop. Dan ia dapat memberi manfaat kepada pelanggan-pelanggan kita dari segi mendapat maklumat terkini tentang sekiranya ada kerja-kerja penyelenggaraan terancang, ada pipe pecah, gangguan air, boleh juga turun permohonan untuk sambung bekalan, untuk cek bil dan untuk pembayaran. Jadi mereka tak perlu datang ke kaunter, boleh buat bayaran atas talian. Okey. Baik tuan, apa lagi sumbangan-sumbangan lain yang telah diberikan terhadap masyarakat di Johor selain daripada diskaun 50% tadi? Okey. Kita juga pada minggu pertama lagi, kita telah membuat keputusan di peringkat pengurusan melalui kumpulan Runhill
memberi sumbangan sebanyak RM1 juta kepada tabung bencana negeri Johor. Kita juga bagi RM1 juta sumbangan kepada tabung bencana di peringkat persekutuan. Dan pada masa sama selepas itu, apabila kita dengar para frontliner di hospital-hospital kekurangan biskut, makanan, air dan sebagainya, maka kita usahakan kita bagi sumbangan kepada Hospital Sultanah Aminah di Johor Bahru dan juga Hospital Permai. Di samping itu, berjiran-jiran sekeliling di pejabat kita ada beberapa blok bangunan PPRT, kita juga bagi sumbangan makanan lah. Baik, dari sudut keselamatan air sendiri, saya rasa ini sangat penting juga. Walaupun kita tahu WHO pernah menyebut bahawa tiada bukti COVID-19 ini tersebar melalui air sebagai contoh, tetapi penting juga untuk syarikat-syarikat air memberikan fokus terhadap keselamatan air. Di Johor sendiri bagaimana? Ya, apabila terjadi PKP ini, ada saranan daripada World Health Organization untuk menambahkan dos klorin. Okey. Sebagaimana Syahrir dan Budi sedia maklum, dos klorin ini membunuh kuman. Jadi sebelum ni kita 0.2 ppm. Jadi saranan WHO ialah 0.5 ppm. Mana lebih pada sekali ganda. Jadi walaupun ini merupakan kos yang orang kata extra cost, tetapi kita buat. Mana kita doskan sekurang-kurang 0.5 ppm. Kerana dengan itu ikut saranan WHO, virus akan mati. Tak boleh survive dalam air minum. Tapi dos tinggi itu tidak memberi kesan kepada pengguna. Masih dalam julat yang dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, baik Tuan, ini secara amnya lah kita pun ada dengar keluhan-keluhan rakyat yang mengatakan bil air itu dah semakin tinggi. Jadi macam mana itu pendapat Tuan sendiri bagaimana? Ini bukan Johor saja Tuan saya. Betul. Negeri lain. Sama. Pada saya ada dua sebab. Okey. Pertamanya, tanpa kita sedar, masa PKP ni, semua ahli keluarga kita 24 jam di rumah. Kalau di luar PKP, mungkin daripada pukul 7.30 pagi sampai pukul 6 petang, kebanyakan ahli keluarga kita sama ada berada di pejabat atau di sekolah atau ada anak di sekolah asrama penuh, memang asrama penuh. Jadi sepanjang waktu itu mereka menggunakan air di pejabat atau di sekolah. Dengan wuduknya, dengan ketandasnya, dan mereka tak mandi pun. Tapi dalam PKP ni semua di situ. Mandi pun 3-4 kali sehari. Terutama anak-anak yang ada bathtub tu, situlah jadi swimming pool je. Kan? Dan yang paling banyak sebenarnya disebabkan kerajaan juga. Bukanlah dia satu sebab yang tak baik, tapi kerana kita menggalakkan supaya mengekalkan personal hygiene tinggi. Sentiasa basuh tangan, bila keluar ke pasar, balik, kita salin baju, mandi, kita basuh. Ini, terutama macam basuh baju. Jadi, mesin basuh tu kalau tak digunakan secara berhemah, banyak membazir air. Jadi, itu yang pertama. Yang keduanya ialah, bil apabila PKP pertama tu, kita diarahkan supaya tidak membaca bil. Maka kita buat anggaran. Dan anggaran bulan Mac tu kita masukkan ke dalam bil bulan 4. Jadi sebenarnya kita dapat 2 bulan dalam satu bil. Itu yang jadi nampak naik. Itu yang nampak naik. Dan mengikut track record kita, kita track penggunaan, ada penambahan penggunaan 25%. Okey. 25% ni banyak daripada bil. Banyak. Sepanjang PKP ni. Jadi ini yang kita tak sedar. Jadi ini semua water operator, bukan saja di Johor. Tapi dari sudut salurannya, mungkin bertambah di kawasan perumahan, di pejabat, di sekolah itu menurunlah. Betul. Betul. Mana bil yang kita term sebagai non-domestic account ni, kilang, pejabat, sekolah ni berkurangan. Tetapi pertambahannya di rumah. Dan ni ramai kita tak sedar. Kita ingat ini biasa saja. Tapi sebenarnya tak biasa. Penggunaan tu terlalu tinggi. Itu bahaya juga. Baik, mungkin Tuan boleh bagi saranan lah terhadap berhubung dengan perkara ini. Okey, kalau bolehlah saya ingin menarikkan perhatian semualah. Kita dalam bulan Ramadan. Betul. Ini madrasah Ramadan nak mengajar kita menjadi manusia lebih beriman, lebih baik, kan? Apa kata kita, terutama kepada pengguna yang Muslim, kita cuba dekatkan kepada ikut sunnah Nabi. Betul. Salah satu hadis Nabi, Rasulullah melarang membazir air. Betul. Malah ada satu hadis, Rasulullah menegur Sayyidina Muaz, ya Muaz, apakah pembaziran ini? Sedangkan masa itu Sayyidina Muaz ambil wuduk.
Sayyidina Muaz kata, adakah ada pembaziran dalam mengambil wuduk? Rasulullah kata, ya. Walaupun mengambil wuduk di air sungai yang mengalir. Jadi sungai mengalir tu logik akal kita banyak. Jadi ia bukan sebab duit ke. Ada setengah orang kata, saya bayar, ikut saya nak pakai banyak. Tak. Nak berjimat. Ikut sunnah Nabi, nak berjimat. Itu saja. Jadi ini masih sesuai kita berada di rumah, didik anak-anak kita supaya kita berjimat. Ajar mereka berjimat. Mesin basuh tu full load baru basuh. Mandi, masa bersabun, masa shampoo, tutup air. Ambil wuduk, pakai yang kecil. Ya. Ini saya bawa ni. Okey, Hadis lain lagi, Rasulullah berwuduk kurang daripada sebotol ni. Dan kalau syariat atau siapa-siapa yang pernah ke Mekah, betul, umrah, dan boleh je ambil air wuduk. Spray pun tak habis tu botol pun sebenarnya. Botol ni mungkin 2 orang pun boleh. Betul. Jadi kita amalkan, didik anak-anak kita guna air secara berhemah. Baik. Itu tanggungjawab kita. Baik, itu 2 dalam 1 tu siap kita sekiros sekali tu. Terima kasih banyak Saudara Nur Ifwan, kita ucapkan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Rand Hill SAJ. Banyak input berguna tadi. Warga Johor saya kira kena layari apps yang disebut tadi, dan insya-Allah moga-moga ada apa-apa persoalan boleh direct terus kepada Rand Hill SAJ nantilah. Baik, terima kasih banyak tuan. Pulang terus ke Johor ke? Ya, insya-Allah. Sampai raya lagi tu ucapkan ya. Terima kasih. Alright, Budi, kita ke Met Malaysia dengan laporan cuaca. Silakan bersama dengan Muhammad Hafiz. Silakan.